dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Terima kasih. Bahasa Selangor ya. Sebenarnya bahasa Selangor ini ialah daripada bahasa Inggeris iaitu slang. Kalau kita orang sering menyebut slangnya slang orang putihnya. Kata orang Brunei selalu mengatakan demikian. Penggunaan bahasa Selangor ini dikatakan sebagai suatu trend komunikasi yang popular kerana ia melibatkan golongan remaja dan dewasa dalam pelbagai konteks komunikasi tidak formal. Penggunaannya tidak terhad kepada komunikasi verbal tetapi juga melibatkan komunikasi non-verbal seperti yang terdapat dalam SMS, Facebook, blog, Twitter, siber, WhatsApp dan lain-lain. Jadi definisi daripada linguis antaranya ialah menurut Fisher 1996 Selangor ini muncul pada abad ke-18. Secara etimologi Selangor itu berasal daripada kata sling yang membawa makna ketidaktentuan. Jadi sling ini dikaitkan dengan bahasa pengemis dan bahasa anak jalanan. Menurut Nik Safiah Karim 1994 bahawa bahasa Selangor tergolong sebagai bahasa terhad. Maksudnya terhad itu dari segi jumlah penutur, terhad dari segi peranan atau fungsinya, terhad juga dari segi inventory bahasa itu sendiri. Dipetik daripada Jargon and Linguistic Topics oleh Oxford University mengatakan bahawa bahasa Selangor merupakan sejenis variasi bahasa yang mengandungi kata-kata dan frasa yang dikategorikan sebagai tidak formal, lebih kerap dipraktikkan dalam komunikasi lisan. Lisan berbanding tulisan yang pada tipikalnya terhad kepada konteks atau kumpulan individu tertentu. Bahasa rendah, sebab bahasa ni ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah. Misalnya bahasa Melayu standard adalah bahasa tinggi, bahasa pasar adalah bahasa rendah. Seringkali berubah-ubah. Selangor memang berubah-ubah dan tidak berprestis, kurang berprestis, tidak seperti bahasa Melayu standard yang mempunyai prestis yang sangat tinggi. Nah, menurut definisi orang awam pula, misalnya orang Brunei mengatakan Selangor itu berkait dengan cara sebutan atau aksen atau ideolek. Menurut kajian soal selidik oleh pelajar saya sendiri iaitu Rohana Charlie, bahawa Selangor ialah memendekkan kajian selidiknya kepada orang Brunei, frasa yang panjang mempunyai makna lain daripada yang asal. Bahasa pasar digunakan dalam konteks informal. Kata atau ayat melambangkan sesuatu yang disampaikan secara halus atau melalui eufemisme. Bahasa yang diubah suai dan hanya diketahui oleh satu kelompok masyarakat. Kata-kata rahsia dan tujuan tertentu dan juga bahasa kreatif. Dan apa yang dipahami oleh individu tadi bahawa melafaz ialah Selangor itu ialah cara sebutan dan sebagainya itu adalah tidak tepat. Bukan itu. Sebenarnya itu adalah aksen ataupun ideolek. Dan Selangor ini tidak hanya ditemui dalam bahasa Melayu, juga bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Inggris... ada berlaku juga ya? Ada. Misalnya dalam bahasa Inggris kita ada grass misalnya yang merujuk kepada marijuana. Kita ada rhino merujuk pada lelaki tua yang mencari wanita muda. Dan cougar, wanita tua mencari lelaki muda. Jadi tidak terhad pada bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina dan sebagainya. Ini memang tidak dinafikan nih, Doktor, seperti yang disebutkan tadi, turut menyumbang dengan adanya social networking yang tercipta di era modernisasi pada hari ini. Kalau kita lihat lagi dari faktornya, apa yang menyebabkan bahasa Selangor ini tercipta? Antaranya ialah identiti. Mereka mencipta bahasa rekaan untuk memanifestasi identiti mereka dengan mempraktikkan bahasa Selangor yang hanya digunakan dalam kumpulan mereka. Itu adalah identiti mereka. Misalnya bahasa Pokland di Brunei adalah digunakan untuk golongan tertentu. Itu adalah identiti mereka. Mereka mahu membezakan mereka daripada kumpulan yang lain. Macam ni ada daling-daling tu ya. Satu kumpulan dia akan membahasakan diri mereka sedemikian. Selalu menegur orang dengan leng-leng. Ya. Bahasa Selangor juga adalah bersinonim dengan golongan muda. Sebagaimana yang kita maklumi bahawa mereka ini golongan muda mempunyai cita rasa yang cita rasa ingin untuk mencipta sesuatu, menghasilkan sesuatu. Salah satu yang boleh mereka kreatifkan ialah bahasa bagi merepresentasi kumpulan mereka. Itu adalah antaranya faktornya. Faktornya.
Jadi untuk seterusnya ya, kita ingin mengetahui pula bagaimana pula bahasa Selangor ini ataupun slang ini terhasil ni. Ada banyak ya perkara, iaitu antaranya ialah memberikan melalui akronim, memberikan makna berbeza daripada makna yang asal. Akronim yang terdapat dalam Selangor dalam bahasa Melayu. Misalnya kalau TTR tak tentu rasa, OTT orang tua-tua, TTM teman tepi mesra. MIB bukan Melayu Islam Melayu tapi makan indah berbayar. Artinya orang belanja. IBB ikut belakang bini. Barangkali dalam situasi suami sudah besar, ikut belakang. Ikut belakang bini. MBA married but available. SKK sasak kali kau. Atau polis pasal orang lain ia sibuk. Atau CNN KK BSP bekerja sebagai penganggur berjalan sepanjang petang. CNN untuk orang yang kata orang banyak mengetahui dan cepat sampai berita kepada seorang yang lain. Dan juga melalui bahasa terbalik, misalnya baju jadi jubah, marah jadi rahmat, jalan jadi lanja. Yang seterusnya ialah simplifikasi frasa. Misalnya malas kuah, mas kuah. Itu bahasa Falkland. Sasak kali kuih, saklah macam tu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak boleh tak leh atau tak usah tak seh macam tu. Menggunakan kata asing, lu gue misalnya, tapau. Tapau itu adalah Selangor sebenarnya, daripada bahasa Hokkien. Chong, kopi o kau misalnya. Itu kau itu daripada bahasa Cina kan. Reporter iaitu sama dengan CNN tadi, artinya bos. Loaded itu orang berduit, masa tu ada lagging, lambat loading, boring. Trophy wife ini ialah isteri suaminya berusia tapi isterinya muda, cantik dan anggun, sesuai untuk dibawa ke mana-mana lah. Dia itu dipanggil trophy wife. Online artinya berjaga, tidak tidur. Sky juice, air sejuk, air putih, pipe restoran bagi macam-macam bahasa terhasil tu ya, pipe sekolah umpamanya, air pipe, Yahooing, googling misalnya, leh parking, itu semuanya adalah kemudian menggunakan kiasan, misalnya sutong untuk lelaki yang berperwatakan lembut, harimau bini, wanita garang, cuci mata, dia bersiar-siar atau melihat wanita atau jejaka, kotak empat artinya merujuk pada lelaki, boleh beristeri empat, sardin ni tempat yang sesak. Tumpis artinya orang yang mudah terlepas cakap, dan sebagainya. Dan juga misalnya kakamu, babumu, orang yang kita tidak sukai umpamanya. Memperluaskan kata misalnya boleh jadi boleh kali, boleh bah kalau kau malas tak ingau, misalnya mas kuah, mun faham bisai macam itulah. Kemudian melalui variasi kata tapi maknanya sama, misalnya sardin bertamu gigi, bertamu alang-alang, bertamu punggung, bertamu hidung. Kapeh misalnya karing pokai bulan tua, artinya kekurangan wang. CNN reporter, ayam karan misalnya vacuum dan tsunami, artinya kuat makan. Jadi banyak sebenarnya ada yang memudahkan juga doktor kalau dilihat daripada perkataan-perkataan tersebut. Baik, dalam waktu yang singkat ni doktor, berikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan bahasa Selangor ini. Ya, tapi sebelum itu saya ingin ada lagi satu. Ya, ada juga Selangor yang sangat popular yang mengambil sempena, misalnya tsunami. Tsunami itu mengambil sempena tsunami. Artinya orang kuat makan. Bung Karno artinya dadah jenis murah. Jadi ada kaitan sebab Bung Karno itu mungkin suka atau kepada masyarakat yang dari kelas sosial rendah, berjiwa rakyat. Balik papan, tempat gerai tempat orang makan, disinonimkan dengan kerana pelayannya semua orang dari sana, orang dari luar. Ada tu balik papan. Titi DJ umpamanya, Titi DJ adalah penyanyi di Indonesia, tetapi maknanya lain, artinya hati-hati di jalan. Hati di jalan. Kemudian berbalik kita pada faktor tadi, ini mengenai masyarakat. Mengapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kita, misalnya masyarakat orang Brunei lah. Pertama ialah mereka tertarik dengan kekreatifan Selangor yang menggambarkan daya imajinasi yang mengkagumkan. Kedua ialah untuk keseronokan ketika berbahasa, yakni bergurau, senda dan rakan-rakan sekumpulan melalui makna baru sesuatu perkataan itu, kerana bahasa Selangor mengandungi unsur-unsur humor.
ketiga untuk melepaskan emosi daripada bagi meringankan tekanan ataupun stres. Jadi banyak kata-kata selanga dicipta untuk menggambarkan kelakuan atau perlakuan individu. Tidak mengira usia tu doktor ya? Tidak mengira usia, tetapi selanga ini lebih digemari oleh memang menyeronokkan kaum muda. Kaum muda sekarang ni bukan lagi kaum muda, kaum nyerang yang sudah veteran pun suka menggunakan bahasa macam ni. Nyerang apa dalam bahasa pasar laman-laman sosial pula. dan sebagainya. Jadi doktor, kita ingin mengetahui juga apa sebetulnya perbezaan antara bahasa Selangor dulu dan juga zaman sekarang ni. Mungkin ada beza ni. Ya, ada beberapa. Sebagaimana kita ketahui bahawa bahasa Selangor ini adalah bersifat sementara, sering berubah-ubah dan tidak standar sifatnya, bahasa rendah dan kurang berprestij. Jadi kata-kata dalam Selangor itu sering berubah-ubah sesuai dengan karakteristik yang bersifat sementara, tidak standar tetapi dinamik. Ikut trend saya tu. Ikut trend. Misalnya kalau dulu orang kuat makan tu ayam karan. Lepas tu vacuum masuk. Lepas tu sekarang tsunami, berubah-ubah. Ia mengikut keadaan. Kalau dulu wanita yang agak bergetah seksi, seksi itu bergetah. Sekarang kita panggil jambu lah. Kalau dulu anjay, anjay itu dari perkataan enjoy. Macam-macam Tapi sekarang loaded. Jadi ada perbezaan. Ada selanga yang sudah agak tenggelam. Kalau dulu kita ada Itali, I trust and love you. Sekarang mungkin boleh dikitar semula, digunakan oleh kaum generasi muda. Yang cantik tu Alina, Itali tu. Holland umpamanya. Kalau Sicily, since I come I love you. Kalau Holland apa tu? All our love last long and never die. Umpamanya. Tapi boleh dikitar semula barangkali. Masih boleh diperkenalkan dalam Facebook nanti dapat. Tapi dulu dan sekarang ni memang ada perbezaannya tu ya. Memang berbeza sebab ada yang tidak digunakan lagi. Misalnya jaranglah digunakan sebab ada perkataan baru. Sebab memang sifat ataupun ciri-ciri bahasa Selangor itu berubah-ubah. Ia sangat dinamik dan ia tidak standar dan merupakan bahasa rendah. Baik, doktor. Betulkah Selangor merupakan bahasa rahsia? Betul ke? Ada kebetulannya, ada juga sebagai bahasa rahsia, sebagai singkatan. Bahasa Selangor boleh diklasifikasikan sebagai bahasa rahsia kerana hanya diketahui oleh kumpulan tertentu. Kalau Selangor orang Brunei saja yang tahu kan. Selangor orang muda, misalnya Falkland tu orang yang menjadi ahli kepada kumpulan itu saja yang tahu. Kadang-kadang mereka sangat eksklusif, sangat terhad. Pada mereka saja susah untuk mereka menerima ahli yang baru umpamanya. Saya di kalangan ahli mereka. Dan Selangor ini merupakan bahasa terhad, bahasa rahsia, tetapi tidaklah rahsia argot. Argot ialah satu lagi bahasa, variasi bahasa tetapi yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan negatif. Negatif seperti pencopet, tukang pukul dan sebagainya. Dan kata-kata dalam argot itu jika diketahui umum akan jatuh menjadi Selangor. Umpamanya grass itu sudah diketahui untuk marijuana, jadi ditukar kepada lain. Misalnya buah pala itu untuk dadah kalau di negara jiran, tapi apabila diketahui umum ia jatuh menjadi Selangor dan ditukar kata-kata itu dengan kata yang lain. Sebab untuk menutupi rahsia pekerjaan mereka. Dan juga misalnya Bung Karno untuk dadah jenis murah. Jadi itu kalau sudah diketahui ditukar. Tea room misalnya, tea room. Tea room ni tempat kita minum teh, tempat kita rehat, tapi itu adalah tempat menghisap dadah. Jadi apabila diketahui ia jatuh menjadi Selangor. Ia akan mencipta kata-kata yang baru. Baik, sebenarnya sungguh menarik sekali untuk kita berkatakan bersama dengan doktor pada pagi ini. Sayang sekali masa kita akan kita akhiri segmen bahasan dan kesusahan Melayu, doktor. InsyaAllah lagi sampai kita berjumpa lagi, doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dr. Hajah Dayang Fatimah binti Haji Awang Cucu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam, bersama kita pada pagi ini memperkatakan mengenai Selangor. Memang satu topik yang sungguh menarik untuk kita bincangkan. InsyaAllah lain kesempatan